Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi ta'min bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bersertakan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memulakan ceramah Maulidul Rasul kita ini dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati wa dhurriyyati sallallahu alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersolawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah berada pada pengakhiran bulan Rabiul Awal. Walaupun sudah nak berakhirnya bulan Rabiul Awal, dengan kita tinggalkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, tanda kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Berkata Habib Kazim, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 16 minit sebelum masuknya waktu subuh. Dan di antara orang yang pertama yang maulid ataupun memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Inilah orang yang pertama maulid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, tetapi Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
istimewanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang rendah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bermegah-megah. Itu sifat Rasulullah. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kenali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dia di antara pekerjaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pekerjaan Nabi ada 3 pekerjaan. Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad, pekerjaan Nabi yang pertama penggembala kambing. Pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua berniaga sehingga berumur 40 tahun. Dan perniagaan dan pekerjaan Nabi yang ketiga yang dipertugas secara rasmi sebagai Nabi dan Rasul menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita nak ambil ibrah ataupun pengajaran daripada akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyatakan di dalam hadis, dia mengatakan bahawasanya ahsanan nas khuluqan, maka sebaik-baik akhlak itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Sayyidina Anas yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Waktu dia berkhidmat dengan Rasulullah umurnya 10 tahun. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu umur Sayyidina Anas bin Malik 20 tahun. Bermakna 10 tahun dia menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang banyak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mengenali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah apa kata akhlak, nah apa kata sifat adapun kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, berkatanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah orang yang paling banyak senyuman, ini Rasulullah. Orang yang paling banyak senyuman ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya Rasulullah. Sebab itulah ketika mana orang yang miskin ataupun orang yang fakir apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, ya Rasulullah, kami ini tak ada apa harta yang nak diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah badan yang melekat, baju yang melekat pada badan kami pun tidak mampu kami berikan. Apa yang perlu kami bagi ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atabassamu fi wajhi akhi sadaqah." Senyumlah kamu pada saudara kamu itu pun dikira sebagai sedekah. Itu yang Rasulullah sebut. No, kita senyum pun dikira sebagai sedekah. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehinggalah menampakkan gigi gerham baginda yang begitu bercahaya. Seperti mana di dalam bait-bait qasidah dia menyebut tentang kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rambutnya ikal bayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Itu baru kecantikan Nabi yang pertama. Kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikan mayang, sehingga mengenai di bawah telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Rasulullah ikan mayang, dia beralun-alun, dan di akhirnya sekali dia melengkoi atau ikan mayang. Dan dia tak, orang kata apa, dia tak rintik. Rintik bukan rambut Nabi. Abang jangan pegang abang rintik. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beralun, dan di akhirnya dia ada melengkoi sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi tidak keriting, tidak lurus, dan juga tidak, ataupun bahasa Kedah orang bagi tak retiau. Faham tak retiau? Ya, retiau ni orang. Nah, orang bagi rambut retiau ni masing-masing belakang tahu retiau ni dah. Dah tahu, mai saya nak abang retiau. Rambut retiau ni bila basah payah kering, bila kering payah basah. Tu retiau. Jenis rambut sebuah dawai, pusing. Jenis rambut Arab Badawi. Rambut apa? Dia ada rambut. Tapi bila dia, Allahumma salli ala Muhammad, bila dia selam kepala dia, angkat tak basah lagi. Dia selam bagi lama, bawa basah. Bila basah payah kering atau retiau. Tapi tidak, bukan begitu rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi dia ikal mayang. Nah, rambutnya ikal mayang. Dan ketika mana Nabi berjalan, seperti mana turun pada tempat yang tinggi. Kalau kita nak tengok bagaimana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kita naik tempat yang tinggi, kalau kita turun berjalan, kita akan jalan setapak itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dan badannya berbidang. Tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Waktu saya pergi di satu tempat di Kuala Kedah, pakcik tu dia nak tahu sendiri Pak Rasulullah. Dia kata, Ustaz, dia kata ya. Dia kata, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah, berapakah sentimeter? Kalau kau tuan-tuan boleh jawab dah. Saya kena hari itu tak makan nasi, tak makan lewat, dia fikir. Ada orang dia boleh tanya soalan macam tu. Kalau Nabi tak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kalau macam tu berapa sentimeter? Kita pun fikir menengok, nak apa berapa nak? Kalau Nabi Adam boleh pergi cerita ni, maka saya pun keliput saya punya guru Syekh saya. Syekh, Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, berapa sentimeter? Dia kata, aku pun tak tahu. Dia kata, aku pun tak tahu. Kalau Syekh kita pun, guru kita pun tak tahu, tambah anak murid dia lagi kena. Dia kata, berapa sentimeter dan berapa kilo? Oh, jenuh fikirnya tu. Tapi tak ada menyatakan riwayat mengatakan ketinggian Rasulullah macam ni, berat Rasulullah macam ni. Hanya dia cerita tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Apabila berada dengan orang yang tinggi, sederhana Rasulullah. Apabila berada dengan orang yang rendah, tinggi Rasulullah. Faham sudah itu? Nah, itu di antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di antara lagi sifat
ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kenal, yang perlu kita paham, yang perlu kita tahu. Oh, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia Nabi ini memuliakan sahabat. Tadi akhlak Rasulullah suka senyum. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua memuliakan sahabat. Seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sahabat Nabi daripada Jarir radhiyallahu anhu menyebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'du buyutihi fabta'ala al-bayt wa dakhala Jarir faqa'ada kharij al-bayt fa'absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha thawbahu فلفه ورمى به إليه وقال اجلس على هذا فأخذه جرير وضعه على وجهه وقبله. Maka Sayyidina Jarir ini ketika mana dia pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba rumah Rasulullah ni penuh. Nah, apa kata Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah dengan kawan, Rasulullah cukup mulia. Nah, kita kalau kita tengok kawan kita duduk luar, padan nak main lewat. Nah, padan nak main lewat pun, tapi itu bukan sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah melihat sahabat Nabi yang bernama Jarir waktu itu baru saja memeluk agama Islam, dia tengok duduk di luar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Rasulullah tengok Jarir dulu. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Apakah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Jarir begitu saja? Tidak. Rasulullah ambil baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilipat dan dilemparkan baju tersebut kepada Jarir, dan Rasulullah kata apa? Ya Jarir, ijlis. Wahai Jarir, duduk di atas bajuku. Nah, apa kata mulia semua tu? Kalau kita nak pihak, no, sebab orang lain lewat. Ini nasi saya kuliah ya, no, kalau tidak orang ambat lah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ijlis Jarir, duduk di sini di atas ni Jarir. Maka Jarir pada sambut baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan di muka dia pun tak sanggup nak ambil baju Rasulullah nak letak atas muka. Sebab baju ni baju yang mulia. Baju ni baju yang pernah melekat, yang berada di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun cium baju tersebut. Allahu akbar, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Uqasyah radhiyallahu anhu, yang ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sengaja mencucuk akan badannya. Maka dalam keadaan tersebut habisnya haji wida, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kalau ada aku buat kesalahan apa-apa, maka bagi tahu pada aku. Maka angkatlah Uqasyah, dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat saya dahulu. Rasulullah pernah mencucuk badan saya dahulu. Sekarang ni saya nak balas balik ke Rasulullah. Apabila didengar oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang Sayyidina Abu Bakar jawab, wahai Jarir, jangan kau cucuk sahabat, jangan kau cucuk Rasulullah. Akulah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Kalau anak cucuk, kalau anak rotan aku. Maka bangun pula Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Jarir, kalau kamu buat, aku pancung kepala kamu. Ini kasar sikit orang. Aku pancung kepala kamu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal bin Rabah. Sebetulnya kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam, dia kata ketika mana daurah kitab bersama dia mengenai dengan makmum dan imam, dia kata pada nama Bilal. Kadang-kadang kita buat Bilal pertama, Bilal yang kedua, Bilal yang ketiga. Dia kata tak payah buat nama tu. Bilal ni seorang, dia kata.
Patutnya pun nama muadzin. Muadzin pertama, muadzin kedua, tukang bang pertama, tukang bang yang kedua. Kita sebab apa nak ambil berkat nama Bilal pula Bilal. Bilal satu, Bilal dua, Bilal tiga. Tapi kalau nak sedap pun nama muadzin, iaitu tukang bang. Maka Bilal pun dia pergi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bila pergi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, diketuknya pintu, maka dibukanya pintu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, maka bila kata, wahai Fatimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kayu yang pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah tanya, nak buat apa? Bersemuanya Uqasyah nak balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak apa kata? Keadilan tu, walaupun kat dari Rasulullah pun tetap Rasulullah adil. Walaupun kena pada Rasulullah pun Rasulullah adil. Kalau kena kat kita boleh tentu lagi. Nah, keadilan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terkena kepada diri Rasulullah, tetap Rasulullah adil walaupun pada dirinya. Maka Fatimah kata, wahai Uqasyah, jangan kau buat Rasulullah, kerana itu ayahku, aku darah dagingnya, jangan kau cerah ke dia. Maka Uqasyah pun buat kata, dia kata, ya Rasulullah, waktu ketika mana kau cucuk aku dulu ya Rasulullah, aku tidak berpakaian. Sekarang ni ya Rasulullah, kena buka pakaian. Rasulullah membuka pakaian. Apa yang Uqasyah pergi? Uqasyah pergi peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mana mungkin aku sanggup mencederakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku teringin perut aku ni ya Rasulullah. Perut aku ini ya Rasulullah nak melekat pada perut kamu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu nak melihat ahli syurga, ni kata Rasulullah. Rasulullah janji nak ahli syurga Uqasyah. Kita boleh tentuin. Dalam keadaan kita duk banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah menerima akan selawat kita balik kepada baginda? Kita kena balik fikir. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas balik salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu akhlak ataupun adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berhenti seketika, kita layan selawat dulu, jadi kita sambung balik. Dua cadang nak main nama tapi mereka pun nampak macam baru cuti 6 bulan. Sopa balik, sopa Ashabul Kahfi, baru 6 bulan cuti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati wa dhurriyyati sallallahu sallam alaihi. Saya nak main qasidah ni, hak tuan-tuan boleh ikut. Saya takkan qasidah hak tuan-tuan tak boleh ikut. Tak kita tuan senang, saya seorang-seorang dengar. Apa barang? An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yadalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yadalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi ya hadirin ya'lamu ilmal yaqin. An-Nabi ya hadirin ya'lamu ilmal yaqin. Anna rabbal alamin farada salawati alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla
عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي يا من حضر خير من خير البشر وتناله القمر وغدا سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh ikut. Sebab apa saya tak mahu nak selawat seorang-seorang. Kalau kata selawat seorang-seorang bagi syok seorang-seorang. Kalau boleh, kalau kita nak selawat ramai-ramai. Bagi semua orang boleh merasai selawat pada Rasulullah. Bagi semua orang boleh pahala ganjaran berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya tahu mau tak apa nak ramai mau sedar bau. Orang bau lagi tentang saya ada puluh orang. Nak kena pula yang sejuk pula aku ayat odik nak tak apa ni. Nah, muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita dengar mengenai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketiga. Akhlak Rasulullah sallallahu wa alaihi wa alihi wasallam yang ketiga yang diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana bersama dengan tetamunya. Macam mana Rasulullah layak tetamu? Macam mana Rasulullah melayani seorang tetamu? Maka diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia kata apabila ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqbalahu ar-rajul fasafahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanza'. Apabila ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan bersalaman dengannya dan tidak akan menarik tangan, sehinggalah lelaki tadi yang mula menarik tangannya dahulu hatta ada Rasulullah. Kalau orang salah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah biar kawan tu lepas dulu. Rasulullah biar kawan tu lepas dulu, bukan kata dia tarik dulu. Nah, macam kita lah kadang-kadang ada selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka pikul dek, tangan pikul tu ada orang jenis tu. Jenis tapi tu dia pun lawat. Selawat boleh lah, tapi tak ambil sunnatullah, tak ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak akan memalingkan wajahnya ketika bersemuka dengan seorang lelaki, sehinggalah lelaki tadi yang memalingkan wajahnya dahulu. Rasulullah kalau sembang dengan orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbincang dengan orang, bercakap dengan orang, Rasulullah takkan kali muka. Sehinggalah sahabat tersebut kali dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Husni, almarhum Syekh Husni Ginti, ketika pada daurah dengan dia mengajinya dia kata apa? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, Rasulullah akan berpaling sekali dengan badan-badannya. Rasulullah tak beli itu. Rasulullah akan paling sekali dengan badan-badannya. Itu sifat Rasulullah. Bukan kata kalian betul, kalian betul tak. Rasulullah paling sekali dengan badan-badannya.
Dan Nabi tidak pernah dilihat mengelurkan kedua lututnya, menunjukkan kaki ke hadapan tetamunya. Kalau ada tetamu di rumah, Rasulullah dia tak tunjuk itu. Kita ni apa detik tak nak amat beliau. Apa tunjuk detik tak, Rasulullah tak tunjuk. Rasulullah tetap duduk dalam keadaan yang begitu. Sebab itulah apabila datangnya tetamu, kata Syekh, kata almarhum Ustaz Yusuf Awang, dia kata apa? Kalau datangnya tetamu, dia kata apa? Perlu kita raikan yang dahulu. Orang sebagai tetamu bila memasuki rumah tuan rumah, nah, selagi mana tuan rumah tak suruh duduk, dengan kita duduk. Atau ada kita. Adab sebagai tetamu, adab sebagai tuan rumah pula apabila melihat ada dah tetamu nak main, maka dihidangkan makanan siap-siap. Nah, letaklah ayat teh, ke kopi o, ke Milo o, ke sedialah siap tetamu kita raikan tetamu. Bukan sampai tetamu duduk boleh bayar, buat awal-awal, sedia awal-awal. Itu adab cara Islam, cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedia siap-siap. Nah, kalau tak ada nak buat mi pun, tak ada nak buat bihun pun, beli roti kepala lutut. Tak roti kepala lutut, tak ada roti kepala lutut. Macam belakang tak ada roti kepala lutut. Ini dia ni roti kepala lutut besar tu. Orang bagi roti apa? Roti orang makan. Ketika mana mengaji dulu ni, kita mengaji di pondok dulu ni, roti kepala lutut tu lah kami makan. Nah, roti kepala lutut ni kalau ikut dalam sejarah dia, Allahumma salli ala Muhammad, waktu tu saya buat Milo dalam satu cawan. Kawan ibu buat main lah roti kepala lutut. Kita pun tak tahu apa. Dia kata main nak cicau sikit. Dia cicau tu, dia angkat ayak tu, serot dia. Dia kata haram tu. No, kita buat mak pula tu, dia pun cicau roti tu, cicau. Kita ke cicau roti tu, tumpang roti meri, dah. Roti mana tu? Tekan, angkat, serot dia minum. No, maknanya ayak tu sudah memasuki dalam roti nya. Tu sejarah tu. Sejarah roti kepala lutut. Kalau tak boleh nak sedia apa pun, roti kepala lutut pun tak apa, roti meri pun tak apa. Dia yang itu ya. Kalau duduk kampung saya gitu, hebat mahal. Itu yang diajar oleh Islam. Jangan sampai tetamu main rumah baru kita dah sedia dah tahu tetamu nak main. Itu adab yang diajar oleh Islam, yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tetamu yang nak main di rumah. Apabila mengetuk akan pintu rumah, adalah kamu berada di tepi. Jangan kamu berada di tengah-tengah. Bila berada di tengah-tengah, ketuk-ketuk pintu terbuka, naik. Ada tepi tu. Takat sekali, 2 kali, 3 kali, orang tak menyut, balik. Dengan dia pintu terbuka pula, dengan dia pintu buat skodeng pula. Itu tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Rasulullah yang ketiga. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Kita masuk alih pula. Cerita pun tentang Rasulullah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Setiap apa nikmat yang Allah taala bagi, Rasulullah syukur. Rasulullah tak pernah tinggal sujud syukur. Kita tetap dengan tinggal sujud syukur. Dapat apa-apa pun Allahu Akbar, sujud syukur kita, bagi salam kita, tanda kesyukuran atas nikmat yang Allah taala bagi. Maka berkatanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakar radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. Maka berkatanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar, dia mengatakan sesungguhnya apabila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara seronok, surur, perkara yang gembira,
atau berita yang gembira, Nabi lantas sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dapat gaji ni nak dapat apa? PKP. PKP tak ada. Apa dah? Dapat air sinar, air citra, air listeri. Dan lagi air berak itu mula air citra, air listeri. Dan lagi air pun merah. Buka-buka ke duit PKP. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat nikmat ataupun kalau dapat buah-buahan ataupun kalau dapat makanan, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mencium akan buah-buahan tersebut dan diberikan kepada budak-budak. Sebab itulah orang tua dulu, zaman-zaman si kecil-kecil dulu, kalaulah ada kenduri arwah, Allahumma salli ala Muhammad, kalau ada kenduri arwah pada petang tersebut, dia akan berikan kepada kanak-kanak dahulu. Lepas tak bagi dekat yang tua-tua, malam lagi baru lepas bagi dekat yang tua-tua, baru lepas bagi dekat yang dewasa. Sebab apa? Sebab yang dewasa ini faham-fahamlah. Kalau bihunnya keras, bunyilah ya. Kalau laksanya kurang lemah, bunyilah ya. Nah, kalau kurang main pun bunyi, semua bunyi. Tapi kalau diberikan kepada kanak-kanak, maka kanak-kanak tak cakap apa-apa. Itu yang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Rasulullah yang pertama, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Waktu itu Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40, tapi sopong anak darah. Kata almarhum tak seorang. Dan yang kedua, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua bernama Saudah binti Zam'ah. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun. Waktu itu Sayyidatina Saudah binti Zam'ah umur 65 tahun. Jam kita. Dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini nak terintip dekat kakak ni. Nah, ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masak makanan dan diberikan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, jika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan begitu banyak, itu bermakna makanannya aku masak itu sedap. Jika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan tidak begitu banyak, itu bermakna makanannya aku masak itu tak sedap. Nah, sampai begitu kali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, macam kita kalau suami kita makan motor nak syok, maknanya masak kita tu kurang sikit lah. Kalau kata jenis lagi kita ni jenis apa? Kari mamak yang buatlah dia. Dan jenis kalau kata suami kita jenis kari mamak, tiba-tiba hari tu buat masak pendak, bukui. Buat tom yam, bukui. Jenis lagi kita pula jenis bukuh gulai, bukuh kari nalo ya. Tiba-tiba hari tu bini pula tak ada mood, buat masak pendak apa itu mau. Kali tu hak pokok hak ada gemuk 3 hari buat sendiri. Itu yang cara yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu sifat. Begitu juga dengan sifat Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Tak pasal kita mesti tahu. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Gua Hira, Rasulullah balik dalam keadaan kesejukan. Apa yang Sayyidatina Khadijah buat pada Rasulullah? Dia tak tanya awak ni bersibuk ni, tak tanya. Terus dia ambil selimut, dia peluk Rasulullah. Peluk Rasulullah. Bila peluk Rasulullah, dia bawa Rasulullah duduk rehat. Habis Rasulullah duduk rehat, rasa tenang,
Barulah Khadijah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi pasal apa? Kena. No, ni lagi bawa balik. Bukan macam cerita kamu dah. Dia tak kata. Dengan rasa dia tak kata rasa apa. Macam kata adalah laki-laki mana di Mongolia ke mana balik kena hujan. Balik kena hujan tu dia tanya bagi, abang main mana? Abang pergi mana? Awak pasal jangan lagi ambil tolong dulu. Jom kita pergi kena kopi dulu. Jom kita pergi kena kopi dulu. Kena kopi roti kering baru sembang tadi pergi mana? Baru sembang. Itu watak yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pula sampai akhlak yang kelima seterusnya. Akhlak yang keempat kita berhenti seketika, kita selawat. Selawat ni pun hak tuan-tuan tahu. Saya takkan ambil hak tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tak tahu, maknanya balik lagi semua tak tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyati sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kita selawat pada malam ini bersemangat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badani ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Syukur untuk wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badani ya Allah. Salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ghfir wa akrimna binailin zalimin minna wa masaatin minna bi ahlil badari ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup
bukan banyak uang, hidup bersenang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang sedang imannya menang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi kita tutup qasidah kita ni, iaitu Rindu Madinah. Last sekali ya. Itu memang saya punya lah. InsyaAllah. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengagungkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akhlak Rasulullah, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan buah-buahan yang baru dipetik, baginda akan menciumnya dan menjadikannya, meletakkannya di hadapan, lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana Engkau memberikan makan kepada kami di awalnya, maka berikanlah juga makan kepada kami di akhirnya. Itu sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di antara buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kesukaan Rasulullah, iaitu dibagi sebagai buah labu. Buah labu ni memang favorite Rasulullah. Kalau ada daging kambing, maka Rasulullah akan ambil labu dulu. Kita kalau ada daging kambing, kita akan ambil kambing dulu daripada buah labu. Tapi tidak Rasulullah akan ambil labu dulu. Bukan labu manis tu. Bukan labu yang kita dah buat serawal labu yang labu hijau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Tapi kalau ketika mana selalunya, kalau guru saya tu Syekh Husni Binti almarhum, kalau dia selalu main di Mahat Darul Ansar, dia akan katakan apabila selesai majlis hadis, sediakan dua, iaitu sediakan bubur labu. Orang panggil serawal labu. Saya lupa nak apa. Tidak ada kenal serawal labu mana ni. Percaya dia orang tak lah. Serawal labu, bubur gula merah, lepas tu bubur telur kata. Sagu bubur sagu lah tu. Masya Allah. Itu adalah makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi di antara buah kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tebikai. Rasulullah kalau makan tebikai dicampurkan dengan kurma. Kalau makan tebikai saja, malam tu kalau balun tebikai saja, malam lagi pakai bawah hati-hatinya. Sebab sejuk. Sebab itulah kata guru saya Syekh Husni, dia kata apa? Sifat tebikai itu sejuk, sifat kurma itu panas. Sebab itulah kalau makan tebikai kena sulam dengan kurma. Kurma apa? Balun bilang kurma apa buat? Kurma Cina, kurma panjang tu balun bilang. Sebab kita nak ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara buah kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita makan buah, Allahumma barik lana fi thamarina. Bukan Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa nak cangkui, doa nak makan. Rasulullah kalau makan menggunakan ketiga jarinya, tak makan semua. Kita kalau makan nasi dengan tiga pula. Nak boleh pergi banyak mana? Angkat apa tu boleh pergi
Rasulullah kalau makan menggunakan ketiga jari. Yakni Rasulullah makan roti. Roti ataupun gandum. Roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW itu tak ada kering. Kira roti yang biasa ataupun makanan Rasulullah SAW yang diberi nama sebagai alqid. Alqid itu makanan Rasulullah. Yakni yang tak ada rasa. Itu makanan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah makan roti menggunakan ketiga jari ini. Habis makan Rasulullah tidak bisa. Kalau makan nasi dengan tiga jari ini dia kenalnya ni. Kalau makan tiga jari ini habis. Sebab itulah Rasulullah SAW ketika makan Rasulullah akan beritahu, Allahumma shalli ala Muhammad, ambil apa yang ada di hadapan kamu dulu. Makan, ambil apa yang ada di hadapan. Jangan semua dengan PO ni. Tahu PO? Ni. PO ni yang tarik. Dia nampak ada jom ni dia punya hangkau tu. Waktu itu saya bersama dengan Syekh Husni guru saya. Selalu dia main. Dia main kulim, memang selalu saya bawa dia. Ceramah Maulid Rasul tak saya ikut di Semedang. Waktu tu habis ceramah apa semua, orang jamu pula ajak Syekh makan. Bila ajak Syekh makan tak ajak saya sekali yang pergi ya. Saya pun follow boleh. Bila habis sekali tuan-tuan dihidangkan makanan. Bila dihidangkan makanan, Allahumma shalli ala Muhammad, saya duduk betul-betul dengan daging, dengan ayam. Cantik juga ada murid dia ni duduk depan-depan. Tiba-tiba Syekh Husni pun dia duduk. Dia duduk di hadapan saya. Bila duduk di hadapan saya tengok dia dah makan pisang. Nak pisang. Saya kata, Syekh, kau makan pisang ya? Padahal dia kata depan aku pun pisang. Dia faham tak apalah ayam ke bahasa saya bagi faham lah. Tak apa dia kata depan kamu ayam, depan kamu daging. Bolehlah kamu makan, depan saya pisang. Jadi saya makan dan pisang dulu. Saya pun kali balik saya makan. Tapi kalau depan kita cabai belakang, nak ayam tahu. Saya mampu. Kalau depan kita cabai belakang tak apalah. Ambil kau cabai belakang, pak beliau. Kalau kita nak ambil yang di sebelah kanan, maka kita minta izin dulu, boleh tak? Kau nak rasa yang depan sikit. Itu cara indahnya akhlak, indahnya sifat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidur pun Rasulullah kata, tidurlah kamu pada lampu yang sebelah kanan. Sebab apa? Jantung kita berada sebelah kiri. Kalau tidur apa dengan pelawang tu, habis dah. Tak pelawang. Tidur semua kata bom dia tu, pakai subuh esok pakai jahanam. Lepas tu Rasulullah kata, apa dia tidur? Allah SWT Muhammad, tidurlah kamu pada lampu yang sebelah kanan, pipi kamu diletakkan di atas tangan yang kanan, maka tidurlah kamu. Tidur begitu akan menyegarkan badan kita. Semua Rasulullah diajak cukup perfect daripada A sampai Z. Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ke 9 dah tak nak SOP ni. Pada ramai pun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang terakhir. Lepas tu kita sembahyanglah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Yang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mengeji makanan, yang tidak pernah menghina makanan. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang digambarkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyebut ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu idishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut Nabi tidak pernah sesekali mengeji makanan. Nabi tengok makanan Nabi tak tahu. Awak dah masak ni bodoh dengan kau. Nabi tak pernah keji makanan, Nabi tak pernah hina makanan. Sekiranya baginda ingin, dia akan makan, dan sekiranya tidak mahu, dia akan tinggalkan. Itu Rasulullah. Tak mau, belah habis dengan dua tiap. Nak makan, makan. Seperti mana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari.
Yang maqam dia lagi berada di Turki. Tidak boyo. Ketika mana dia hantar makanan ke Rasulullah, Rasulullah akan makan, Rasulullah akan makan, Rasulullah akan makan, Rasulullah akan makan. Pada satu ketika dia hantar makanan itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah tak makan. Dia bayangkan naik, oh Rasulullah tak makan. Maka dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, awak tak makan? Kata Rasulullah, di dalam makanan kamu ini terdapatnya bawang putih. Jadi aku tak makan bawang putih. Setelah daripada hari itu, Sayyidina Ayyub Al-Ansari dia tak makan dah bawang putih. Dan makanan yang kedua yang tidak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bok. Ataupun bahasa dia bewok. Tapi bukan bewok belah dengan tadi nah. Bewok yang tadi bewok kabuk dia adalah nah, ni bok ataupun bewok pasir. Tuan-tuan bisa makan bewok pasir? Saya bagi mampu jangan. Tetap potong kepala, potong kaki, potong ekor, makan. Itu untuk lelaki. Kalau kita nak makan boleh ya. Tak tahu sanggup makan lah. No. Tu dia mau. Nak makan kan? Nak makan tak apa. No. Itu makanan yang tak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dimakan oleh Khalid al-Walid. Khalid makan tapi Rasulullah tak makan. Rasulullah tak mengatakan bahawa makanan tersebut tak boleh makan, tapi Rasulullah tak makan. Itu makanan yang tidak dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ada dia makan bawang putih. Dia makan bawang putih, dia makan bawang merah. Angkat takbir Allahu Akbar. Bo tak mampu ibu. Kena ekor macam ni pula dia nak. No, baru lepas makan dari yang musangking dengan belepon reton Allahu Akbar berkata dia nak. Baru makan petai sembahyang, baru makan buah genuk sembahyang. Maka dia mengganggu akan ibadah orang. Sebab tu Rasulullah dia tak makan bawang putih sebab mengganggu. Takut mulut dia menjadi berbau tu sampai terlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka habis pada malam ni kita menceritakan tentang 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah banyak senyum. Tuan-tuan pun banyak senyum tapi nak nampak senyum macam mana pakai tahu, pakai emas tu. No, senyum pun boleh nampak mata rapat nampak senyum. Senyum dalam mata rapat tu nampak senyum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan akan tetamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengejikan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. 5 akhlak pada diri tadi. Kalau tak ambil 5 ambil 4, tak boleh 4 ambil 3, tak boleh 3 ambil 2, tak boleh 2 ambil 1. Tak boleh ambil juga ikut sebab. Dah ambil tak mau ambil sudah. Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung dengan kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Tuan-tuan tahu apa nama dia Madinah no? Kalau tak tahu pun buat tahu ni lah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Rasulullah daripada hadiah ibadat ziarah lisan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah
yang penuh cerah. Baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibedakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercelah, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepas, tiada berdaki umpama batulan perak. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tentera. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rupanya boleh sambung kan, no? Mana tak nak terus kan? No? Satu qasidah mengenai dengan rindu Bani Nabi, dia cerita mengenai dengan bentuk tubuh Nabi. Seperti mana dalam bait dia kata apa? Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian yang serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibedakan engkau ya Rasulullah dengan bulan purnama, engkau lebih cantik dan lebih menawan. Nah, Rasulullah waktu itu dia pakai baju buah merah, tahu? Dan waktu itu Jabir dia melihat Rasulullah, dan di atas kepala Rasulullah terdapatnya bulan purnama. Jabir dia tengok bulan, tengok Rasulullah, tengok bulan, tengok Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, jika dibandingkan bulan purnama dengan engkau ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih cantik lagi daripada bulan purnama. Maknanya semua kulit Rasulullah pantulan seperti mana pantulan perak, tak ada berdaki, tidak pernah menguap, lalat tak pernah main sekali. Badan Rasulullah berwangi-wangian, walaupun badan wangi tetap pakai minyak wangi. Kita walaupun badan berbau tapi tidak pernah memakai minyak wangi, lemak. Bahasa muda orang ni lemak. Badan wangi, tak wangi, lemak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecantikan Rasulullah dengan Nabi Yusuf alaihi salam separuh kecantikan Nabi Yusuf saja. Dan kesemua itu kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cantik, lebih menawan. Sebab itulah
kita nak mimpi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi kata tuan, sebelum saya nak habis, kalau teringin nak mimpi wajah Rasulullah, yang pertama kena banyak selawat Rasulullah. Dan yang kedua, baca suratul Ikhlas 1000 kali. Hadiahkan kepada isteri Nabi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan yang kedua, baca lagi suratul Ikhlas, hadiahkan lagi pula kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Malah yang ketiga, baca lagi 1000. Mampu no, nak 1000 no. Kalau kata nak boleh 1000 malam tu, Sungai Tani KL balik 1000. Esok pula Sungai Tani KL balik 1000. Dan malam yang ketiga baca dekat 1000, dia pula kepada anak Nabi iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lepas itu minta ke Allah, ya Allah, izinkan mataku melihat wajah Nabi-Mu seperti mana ketiga-tiga orang ini yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi tuan. Nah, tu mana dia ada dekat brand slow. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di hari ini kali sehingga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika ada umur yang panjang, insyaallah kita akan bertemu lagi jika diizinkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lupa dan selawat Rasulullah. Moga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.